Assalamualaikum semua. Hai adik-adik, apa khabar? Cikgu harap adik-adik semua sentiasa sihat bersama keluarga tersayang. Adik-adik, sekarang kita berada di dalam bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah ada satu perayaan yang sangat istimewa untuk semua umat Islam yang akan kita sambut tidak lama lagi. Adik-adik nak tahu tak apa perayaan tu? Ya, Hari Raya Aidiladha atau juga dikenali sebagai Hari Raya Kurban dan kadang-kadang kita akan sebut sebagai Hari Raya Haji. Okey adik-adik, Aidiladha ini kita akan sambut pada setiap tahun pada hari ke-10, 11, 12 dan 13 dalam bulan Zulhijjah. Aidiladha juga adalah salah satu perayaan yang terbesar selain Hari Raya Aidilfitri. Aidiladha ini adalah salah satu daripada perayaan untuk kita memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisahnya bermula apabila Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Di dalam mimpinya, Allah telah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Adik-adik, macam mana ya? Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Apa perasaan Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim alaihissalam? Jom kita dengar cerita kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam oleh Cikgu Nurhayati. Pengorbanan seorang mukminah yang bernama Siti Hajar. Mengingati peristiwa Siti Hajar yang berulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali kerana mencari air untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu mereka ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam kerana menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan cemas itu, Siti Hajar melihat air keluar daripada tanah akibat hentakan kaki anaknya Ismail alaihissalam yang sedang kuat menangis. Akibat daripada peristiwa itu, maka selamatlah Siti Hajar dan anaknya. Air tersebut digelar Zam-Zam dan masih wujud sehingga kini. Sifat keibuannya diuji sekali lagi. Tatkala turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kesayangannya. Sesudah dia dan anaknya ditinggalkan untuk tempoh yang lama, kini apabila suaminya datang kembali dengan arahan Allah yang perlu ditaati. Alangkah manisnya kehidupan apabila melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki kepadanya tanpa diduga. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka melakukan perkara yang sama. Bersempena dengan peristiwa itu, ia menjadi sebahagian daripada rukun ibadah haji untuk melontar di 3 jamrah sebanyak 7 kali. Ketika Siti Hajar melihat suaminya Ibrahim alaihissalam memimpin tangan anaknya untuk disembelih, datang syaitan menggoda agar dia menghentikan penyembelihan itu. Siti Hajar cepat-cepat tersedar dan merejam syaitan dengan 7 kali balingan sambil beristiazah
iaitu meminta perlindungan daripada gangguan syaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkat ketaatan mereka sekeluarga, Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan Nabi Ismail alaihi salam dengan kibas, iaitu seekor kambing yang telah disembelih. Sekaligus terangkatlah ujian terhadap mereka dan luluslah suatu ujian yang besar kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Haiwan sembelihan itu kemudian telah diagih-agihkan kepada penduduk sekitar tanah haram. Siti Hajar sentiasa diuji sepanjang hidupnya. Beliau bukan sahaja diuji di dalam rumahnya dan diuji dengan suaminya, tetapi juga diuji dengan anaknya. Pengorbanan Siti Hajar membuktikan betapa tingginya tahap keimanan dan kesabaran. Beliau adalah mukminah yang berjiwa kental. Semoga wanita dan ibu-ibu di luar sana menghargai suami dan anak-anak. Jadikanlah pengorbanan Siti Hajar ini untuk meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah. Dan bagi anak-anak pula, perlulah menjadi anak-anak yang soleh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul. Seterusnya, mentaati kedua ibu bapa. Alhamdulillah, kita dah dengar cerita tadi. Seronok kan adik-adik? Antara pengajaran yang kita dapati dari kisah ini ialah yang pertama, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Bagaimana kasihnya, bagaimana sayangnya Siti Hajar kepada Nabi Ismail alaihi salam. Dia sanggup berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah semata-mata untuk mencari sumber air. Yang kedua adalah ketakwaan kepada Allah akan membawa kebaikan. Okey adik-adik, jika kita melakukan sesuatu dengan penuh ketakwaan, insya-Allah Allah akan berikan kita, Allah akan kurniakan kita sesuatu kebaikan yang tidak pernah kita sangkakan. Yang ketiga adalah pengorbanan yang ikhlas akan akhirnya membawa kepada kebaikan. Jika kita melakukan pengorbanan dengan penuh keyakinan dan penuh keikhlasan, insya-Allah Allah akan hadirkan hikmah terindah yang tidak pernah kita jangkakan. Adik-adik, cikgu harap dari pengkisahan ini akan memberi manfaat kepada kita dan akan membawa sesuatu yang positif dalam hidup kita. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك